Pada zaman penjelajahan, penyu Galapagos Delegasi menjadi makanan dalam tim yang paling digemari oleh pelaut di Lautan Pasifik. 1,200 km dari pantai Tanah Besar Ekuador di Amerika Tengah, terdapat sebuah pulau kecil yang dipanggil Kepulauan Galapagos. Di sana terdapat sejenis penyu gergasi yang boleh membesar sehingga 1,5 meter panjang dan boleh hidup lebih daripada 100 tahun. Mereka membesar sebegitu besar kerana mereka tiada musuh di pulau itu. Sehinggalah zaman penjelajahan tiba. Para pelaut pada waktu itu mengalami kehidupan yang sukar, tiada makanan dalam tin, dan mereka tidak dapat mendarat selama bertahun-tahun. Makan telah menjadi satu masalah. Daging lembu kering tidak sesuai. Para pelaut mengalami kekurangan vitamin. Mengunyah daging lembu kering boleh menyebabkan gigi anda patah. Aduh, apabila kapal tiba di Kepulauan Galapagos, diorang mendapati bahawa haiwan yang berada di sini tidak memerlukan banyak makanan. Sangat besar dan banyak daging, bergerak dengan perlahan dan mudah ditangkap. Jika anda mahu yang itu, ia adalah makanan dalam tin yang boleh bertahan lebih daripada 100 tahun. Antara pelaut-pelaut ini, terdapat seorang yang datang ke Kepulauan Galapagos untuk menjalankan penyelidikan dan beliau mengembangkan teori evolusi Darwin. Beliau juga menangkap beberapa penyu gergasi ke atas kapal, kemudian merebus penyu yang malang itu. Catatan menunjukkan bahawa pada tahun 1842, sebuah kapal telah menangkap 1,200 ekor penyu gergasi daripada pulau dalam satu perjalanan. Penyu gergasi sedang bersiap untuk meraihkan ulang tahun ke-100-nya. Lalu tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke atas kapal oleh sekumpulan orang. Aku baru nak makan. Apa yang kamu semua nak buat? Jom, bila kita sudah naik kapal, kita boleh makan bersama-sama. Ini dengan perlindungan khusus, penyu gergasi di pulau-pulau di seluruh dunia akhirnya dapat menarik nafas dengan lega. Akhirnya boleh merayakan hari jadiku yang ke-100. Foodie, saya sangat berbudaya. Adakah awak suka keju? Oh, maksud saya jenis keju yang ada gula di dalamnya. Keju yang rasa paling kuat di dunia berada di sini, di Pulau Sardinia, Itali. Pada zaman dahulu, penduduk di sini hidup dalam keadaan yang sangat susah. Bunyi itu datang dari mana? Itulah bunyi kemiskinan kami. Hari ini pun tak ada makanan lagi. Mereka terlalu miskin sampai roti berbulu, ikan busuk, semuanya tidak boleh dipastikan. Keju kambing tempatan penuh dengan alat. Orang juga tidak sampai hati untuk uang. Keju ini dipenuhi dengan ulat. Tapi kalau kamu tidak memakannya, kamu akan mati kelaparan. Betapapun menjijikkannya, aku akan memakannya. Keju yang berulat ini wangi dan enak. Bahkan anak-anak pun kenyal dan rangup. Sedap betul. Sebenarnya, ulat yang lahir dari keju sambil makan keju, sambil mengeluarkan bahan asid yang membantu proses fermentasi keju, menghasilkan keju lembut dan beraroma. Keju berulat hidup ini dikenali sebagai keju Kasumarzu. Kini keju Kasumarzu tahu anda tidak suka kotoran, jadi ia menjadi mewah. Kami memilih anak lalat yang dipiak khas daripada keturunan lalat keju murni. Lulusan sarjana muda dari University Sardinia yang mempunyai pengalaman lebih dari 3 tahun dalam mengunyah keju akan diberikan keutamaan. Kerana mempunyai rasa yang sangat mencabar, Kesatuan Eropah tidak lagi dapat menerimanya dan mengharamkan jualan serta pengambilan makanan ini. Terlalu menakutkan, anak lalat ini boleh melompat hingga 15 cm dan lompat ke dalam mata anda. Selain itu, anak lalat ini mungkin tidak takut dengan asid perut. Jika masuk ke dalam musuh, habislah. Tapi, penduduk Pulau Sardinia tidak peduli dengan Kesatuan Eropah. Makanlah yang patut dimakan, minumlah yang patut diminum. Kesatuan Eropah jangan ambil peduli. Saya rasa anak lalat keju ini masih kurang banyak. Foodie, saya sangat berbudaya. Ada satu burung yang dikenali sebagai pakar memancing, iaitu burung kormoran. Burung kormoran mempunyai paruh besar dan kantung tegak yang besar dan fleksibel di dalam mulutnya. Apabila ia tangkap ikan, ia tidak akan terus menelannya. Sebaliknya, ia simpan dalam kantung tegaknya dahulu. Kantung tegak berfungsi seperti perut. Tapi ciri ini memberi idea kepada nelayan satu cara memancing yang hebat. Orang akan letak kolej di leher burung kormoran, biarkan ia mengalami kelaparan beberapa hari. Kemudian bawa dia ke sungai. Jom tangkap ikan. Dapat betul trik memancing. Hei, dah, ayo. Apa ni? Kenapa aku tak boleh telan? Patuk. Kormoran yang pakai kolej tak boleh telan ikan besar. Jadi nelayan terus cakap, bagi aku lah. Thanks. Sudah tentu nelayan juga memberikan banyak ikan kecil sebagai ganjaran kepada kormoran. Lama-kelamaan, kormoran menjadi terlatih dan jadi pembantu yang berguna bagi nelayan. Beberapa kajian mengatakan bahawa kormoran mungkin adalah burung juju yang disebut dalam karya Cina Xi Jing dalam baris Guan Guan Juju di Pulau Sungai. Mungkin pada zaman dahulu, nelayan sudah
sudah tahu cara menggunakan kormoran untuk membantu memancing. Namun kerana kormoran sangat mahir dalam memancing, ramai nelayan yang tamak sanggup mengapalkan ratusan ekor kormoran beberapa hari, kemudian melepaskan semuanya sekaligus, berharap dapat menghabiskan populasi ikan di seluruh kawasan air. Dengan perlindungan ekologi semakin penting, memancing dengan menggunakan kormoran yang akan menyebabkan kerosakan besar kepada ekosistem telah diharamkan secara rasmi dan kini dianggap sebagai tindakan yang menyalahi undang-undang. Sebenarnya bukan salah kormoran yang mahir dalam memancing, cuma tamak manusia yang tidak pernah puas. Foodie, saya sangat berbudaya. Kita dapat minum susu. Kita patut beri penghargaan besar kepada lebah yang bekerja keras dahulu. Sebelum ucapkan terima kasih kepada lembu tenusu. Lembu tenusu perlu makan makanan pemakan dan rumput yang paling popular di dunia, dikenali sebagai raja rumput, adalah Mendicago sativa. Jika mahu Mendicago sativa tumbuh dengan baik, lebah yang terkena cabaran adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Bunga Mendicago sativa mempunyai cara pendebumaan yang sangat unik. Ia mempunyai kelopak khas yang dipanggil karina. Sebenarnya, lebah hanya nak nektar. Tapi bila mereka tak sengaja terkena karina, tuang satu semen terkeluar. Ia melekat pada muka lebah dan menyebar debu ke seluruh badan lebah. Aduh, aku cuma nak bisikan nektar, tapi tanpa muka aku. Memang biadab betul bunga ni. Aku nak post Twitter. Hati-hati, mudah nak rasa nektar Mendicago sativa dan kena berasa teruk. Nyaris jadi cacat muka. Post. Lebah pun dah tak nak datang makan nektar Mendicago sativa lagi. Alamak, Pakcik Tani tolong aku. Aku dah nak habis durian ni. Tapi tak ada yang manusia tak boleh settle. Orang jumpa satu trik licik penyerbukan kelaparan. Dekat bunga Mendicago sativa tu, dia orang sengaja bela banyak lebah. Hihi, dekat sini tak ada bunga lain langsung. Banyak serigala, sedikit makanan. Lebah kecil suka hati kalau datang getah. Jadi, lebah-lebah yang kesian tu tunjuk semangat kerja yang tinggi di depan bunga Mendicago sativa. Aku tak kisah kena berasa sekali asal dapat makan nektar. Kau ingat kau siapa? Kena berasa sekali je. Apa yang hebat sangat? Asal bagi aku nektar, rasa aku sampai mati pun tak kisah. Akhirnya, Mendicago sativa tumbuh subur. Lembu tenusu dapat makan. Dan kita dapat susu. Tapi cuma lupa lebah kecil. Rasa je. Bagi aku makan nektar, aku sanggup kena berasa. Aku bukan saja sanggup kena berasa, cuma nak secupin nektar je. Dan saya sanggup kerja keras untuk bunga Mendicago sativa tu. Lebah-lebah kecil yang malang. Foodie, saya sangat berbudaya. Bolehkah anda percaya, beberapa ratus tahun yang lalu, apabila bentuk muka baru saja dicipta, ia rupa bentuk paru burung dan perlu diletakkan rempah sup daging di dalamnya. Pada abad ke-17, wabak maut hitam sekali lagi menyerang Eropah dan orang ramai tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit maut ini. Pada masa itu, orang ramai masih belum memahami ilmu mikroorganisma. Orang ramai percaya bahawa patogen adalah sejenis gas beracun. Oleh itu, seorang doktor bernama Charles Delong berfikir, berhubung terus dengan pesakit terlalu berbahaya, saya perlu mencipta suatu alat memisahkan gas beracun yang menakutkan itu. Saya perlu memakai sebuah topeng di kepala saya. Di hadapan hidung saya akan penuhkan dengan ramuan herba. Bagaimana pula dengan lada, kayu manis Cina, cengkeh, purina, dan sedikit cuka. Dengan mencium bau-bau ini, pasti saya tidak akan terjejas oleh sebarang racun. Nampaknya seperti seekor burung. Kemudian pakai jubah hitam untuk melindungi diri saya. Jangan berhubung terus dengan pesakit. Gunakan sebatang tongkat kecil. Dengan itu, doktor paruh burung yang misteri dari zaman pertengahan pun dilahirkan. Mereka sebenarnya hanya memakai pakaian pelindung pada zaman itu sambil menghirup bau rempah sup daging di hadapan hidung untuk menghibur diri mereka sendiri. Tetapi dengan jubah hitam, kepala burung memegang tongkat dan sentiasa dikelilingi oleh orang yang telah meninggal dunia. Ini menyebabkan orang ramai pada waktu itu percaya bahawa orang dengan paruh burung pasti adalah organisasi menakutkan yang membuat perjanjian dengan dewa maut. Dengan penemuan pelitup muka moden, doktor paruh burung juga hilang. Namun, mereka masih sering muncul di pesta bertema seram di Eropah dan Amerika Syarikat. Tak tahu lagi kalau masih ada rempah sup daging di dalamnya. Foodie, saya sangat berbudaya. Tahukah anda, ladu yang kecil-kecil ni mungkin telah mengubah sejarah dunia sepenuhnya.
Sekitar 3.500 tahun yang lalu, orang India purba menemui sejenis rempah yang lazat di tanah air mereka. Pada kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi, rempah ini dibawa kembali ke Eropah oleh pedagang Yunani kuno. Yang mengejutkan orang Eropah yang hanya tahu memasak daging rebus, kentang rebus dengan garam. Ada rempah yang begitu lazat ini. Disebabkan Eropah tidak sesuai untuk menanamnya, mereka terpaksa membelinya dari India, menjadikan lada sebagai simbol kekayaan tertinggi di Eropah. Pada zaman dinasti Han, rempah ini juga terdapat di China dan dikenali sebagai lada. Kembali ke Eropah, lada sangat bernilai untuk mengelakkan perantara daripada meraih keuntungan. Sekumpulan orang yang merancang untuk berlayar. Lada bukan ada di India, terus berlayar ke India untuk mendapatkan lada. Oleh itu, Columbus berlayar dan menemui sebuah benua. Ini ialah India. Orang-orang ini adalah orang India. Saya percaya. Namun sebenarnya ini adalah benua Amerika. Tetapi penduduk tempatan itu dipanggil orang India, yang kita kenali hari ini sebagai American Indians. Sejarah ini diindahkan oleh sejarawan barat menjadi cerita tentang penemuan Columbus yang agung di benua Amerika. Columbus yang bodoh gagal mencari lada India. Mari lihat saya. Akhirnya Vasco da Gama berjaya sampai ke India. Saya asyiknya percaya membeli lada secara langsung. Tunggu, kenapa saya perlu beli lagi? Tidak lama kemudian, Vasco da Gama kembali dengan 20 kapal perang dan menduduki Malabar di India. Beli terlalu memalukan. Kita sekarang satu keluarga. Lama-kelamaan, orang Eropah mula menggunakan candu untuk berdagang lada. Mereka mendapati orang yang Eropah tidak laku di Asia. Bagaimana mereka hendak berniaga? Jadi mereka menjual candu. Kaedah menggunakan candu sebagai bayaran juga tersebar ke China, yang membawa kepada perang candu pada tahun 1840. Ampuni, saya sangat berbudaya. Anda percaya koala yang comel sebenarnya membesar dengan memakan najis? Koala, juga dikenali sebagai beruang pokok, adalah haiwan kebangsaan Australia. Dalam bahasa asli tempatan, koala bermaksud tidak minum air kerana ia sentiasa melekat pada pokok dan perlu tidur lebih dari 20 jam setiap hari. Baru sahaja bangun, mengunyah beberapa daun air. Daun-daun itu sudah mempunyai kelembapan, jadi tidak perlu susah payah. Ini terlalu malas. Walaupun saya malas, saya masih tahu untuk panggil ibu saya. Ibu, tolong tuangkan segera saya. Pergi ambil sendiri. Koala adalah salah satu haiwan yang paling cerewet kerana ia hanya makan daun eucalyptus. Daun eucalyptus bukanlah makanan yang enak. Teksturnya sangat kasar dan berfungsi sebagai pempas lingkungan dan racun serangga semula jadi. Macam mana ia boleh rasa sedap? Daun eucalyptus tidak berkhasiat. Koala berfikir, saya tidur sepanjang hari, jadi saya tidak perlukan banyak nutrisi. Di pencernaannya sangat pelan. Selepas makan daun eucalyptus, daun-daun dalam perutnya akan berfermentasi selama beberapa jam. Bayangkan anda makan banyak pisau daun bawang dan ia tersekat dalam perut anda selama beberapa jam tanpa dicernakan. Pada masa ini, koala sendawa. Semua binatang dalam radius 100 batu pun tergesa-gesa berpindah. Daun eucalyptus sebenarnya beracun. Untuk menyuturkan racun tersebut, koala mengembangkan sejenis bakteria khusus keras untuk membantu pencernaan. Tapi bayi koala yang baru dilahir tidak mempunyai bakteria khusus ini. Jangan risau, ibu koala akan mengeluarkan sejenis najis yang keras dan memberikannya kepada bayi koala. Setiap pagi, bayi koala akan merangkak keluar dari kantung ibunya dan merangkak ke punggung ibu koala. Begitulah ibu koala membesarkan anaknya. Ampuni, saya sangat berbudaya. Anda tahu tak, nama Coca-Cola mengandungi coca yang sebenarnya adalah sejenis daun beracun. Coca adalah sejenis buah kegembiraan. Perkataan coca dalam Coca-Cola merujuk kepada daun coca. Pada zaman dahulu, orang Indian di Amerika mendapati bahawa mengunyah daun coca dapat memberikan tenaga dan rangsangan yang luar biasa. Setelah orang Amerika menguasai tanah asal Amerindian, daun coca mulai digunakan sebagai sejenis obat. Di seberang lautan, di Afrika, terdapat sejenis buah yang mirip dengan ulas bawang putih, dipanggil cola atau buah cola. Di dalam buah ini terdapat kafein dan theobromine. Ia mempunyai rasa yang baik tetapi manis dan memberi kesan yang merangsang. Sejak dahulu, ia adalah buah kegembiraan bagi rakyat Afrika untuk berseronok. Kedua-dua benda ini tidak sangka telah bersatu. Pada abad ke-19, seorang ahli farmasi Amerika, John Smith Temperton, dia menemui satu peluang perniagaan.
Hehe, saya akan menambahkan coca ke dalam wine. Rasanya sangat mengujikan dan pastinya menjadi pilihan ramai. Kenapa ditahu? Mulai hari ini, tiada lagi anak. Lebih anak, bagus. Satu kelas sehari menjauhkan doktor. Bermain dengan saya ya. Saya masukkan larangan anak. Dilarang menjual anak. Tidak, saya akan bankrupt. Tidak boleh. Jika saya tidak dibenarkan menjual anak, saya akan mengaji perkara lain. Saya akan menambah daun coca ke dalam air soda dan sedikit ekstra Coca-Cola. Sedap dan penuh tenaga. Jadi, saya namakan ia Coca-Cola. Kemunculan Coca-Cola begitu saja. Tetapi, daun coca telah ditemui oleh orang ramai. Barang ini ternyata mampu mengekstrak kokain dan segera diharamkan. Manakala Coca-Cola disebabkan oleh kandungan yang berbahaya terhadap tubuh juga telah dikeluarkan daripada senarai ramuan. Jadi, cola hari ini sebenarnya tiada coca dan juga tiada cola. Apa yang tinggal hanyalah rasa sedap dan kegembiraan untuk para peminat setia. Foodie, saya sangat berbudaya. Kamu tahu tak, jika kelawar hilang, mungkin kita tak akan ada durian lagi. Adakah kamu fikir kelawar seperti ini? Seluruh tubuhnya hitam, penuh dengan racun, mengisap darah dan membunuh orang. Sebenarnya makhluk ini begini. Tak pandai bersosial, bekerja pada waktu malam. Tiada siapa yang memahami betapa sunyinya mereka. Terdapat lebih daripada 1,300 spesies kelawar di seluruh dunia. Kebanyakannya hidup dengan memakan bunga, nektar dan buah-buahan. Mereka biasanya keluar pada waktu malam sambil makan, sambil membantu tumbuhan untuk pendebungaan. Kerja mereka sama seperti lebah yang menyebarkan bunga. Jawatan pun sama, impian yang sama. Kenapa aku bekerja malam tapi jadi penjahat? Bodoh, kamu perlu biar semua orang nampak. Kerja malam siapa yang nampak? Ada apa gunanya? Banyak tumbuhan sangat bergantung kepada kelawar untuk pendebungan. Contohnya, durian yang sangat lezat. Tisu ke durian Malaysia. Menurut penduduk tempatan, dahulu terdapat beribu-ribu kelawar terbang menuju ke kebun durian ketika matahari terbenam. Mereka menjilat nektar bunga dengan gembira, makan sehingga setengah kenyang. Kemudian, pergi ke kebun longan sebelah dan makan habis semua longan. Kelawar yang jahat, makan habis semua longan aku. Aku nak hapuskan kelawar-kelawar ni. Ramai pemilik kebun mula memburu kelawar. Kelawar semakin berkurang dan durian juga semakin kurang. Sekarang pemilik kebun durian pula yang cemas. Jangan sakiti kelawar kecilku. Longan kamu yang murah tu bernilai apa sangat? Jika kelawar tiada, kita hanya boleh mengubah orang untuk pendebungaan secara manual. Kerja ini penat dan berbahaya. Gaji rendah, tiada siapa yang mahu buat. Ketika itu, durian pasti akan naik harga. Bila dengan harga durian akan naik, semua orang tak setuju. Demi kebebasan durian saya, siapa berani mencederakan kelawar kecil, saya akan kutuk. Kutuk dengan kuat. Saya sangat berbudaya. Adakah anda mahu mencuba hidangan misteri Jepun yang ekstrim? Air mata naga. Air mata yang tercekik oleh naga kerana sistem nuklear Jepun? Tak rasa fantasi itu. Sebenarnya air mata naga ialah mata besar ikan tuna. Di Jepun, ikan tuna dipotong menjadi pelbagai jenis sashimi. Belakangnya dipanggil akami. Dari leher ke ekor ada bahagian kama, otoro dan chutoro. Kepala ikan juga dipotong untuk mendapatkan bahagian atas otaknya. Dan daging muka yang sangat lembut. Dah habis, tunggu sekejap. Saya dengar mata ikan tuna sangat tajam. Dalam air laut yang gelap, dia boleh nampak makanan sejauh 30 meter. Atas, kiri, kanan, bawah. Penglihatan 5.0. Sudah tentu orang Jepun takkan lepaskan dua mata besar ini. Cara terbaik untuk makan mata ikan tuna mestilah mentah. Makan. Satu bola mata sebesar penumbuk, bersinar biru, merenung tajam ke arah anda. Ketika ini, anda boleh makan daging di sekeliling mata dulu. Kemudian bersedia. Ambil cawan kecil, beras cair dari dalam mata, tabur sedikit daun emas di atasnya. Angkat cawan dengan penuh rasa hormat dan kata, saya minum, anda ikut suka. Tegur habis. Mata yang satu lagi. Bila buka mata, tak setak. Mata anda boleh cahaya emas. Penglihatan 80%. Kenapa rasanya masih tak nampak jelas? Ya bang, apa pandangan mata awak ni? Ambil kain saya, berat airnya, kemudian awak minum dan suruh orang ikut suka. Awak okey ke ni? Foodie, saya sangat berbudaya.